Ini merupakan video penghasilan inovasi video Canva untuk intervensi kajian tindakan bagi kursus BSP 3063 Kurikulum dan Pedagogi Kesusastraan Melayu. Saya Chandra Lela Anak Belingan, pemegang kad matrik di 2019108761, semester ke-6 ISMP Kesusastraan Melayu. 0.1 Pengenalan. Kesusastraan merujuk kepada hasil seni yang disampaikan melalui bahasa. Kesusastraan juga boleh dimaksudkan sebagai pengucapan yang indah-indah sama ada ia tertulis atau tidak. Ia lahirlah wujud dalam masyarakat manusia melalui bentuk tulisan dan juga wujud dalam bentuk lisan. Pengkategorian kesusastraan Melayu akan merujuk kepada tradisional dan moden. Kementerian Pelajaran Malaysia mewujudkan subjek ini sebagai salah satu langkah supaya sastra Melayu tidak hilang di telan zaman. 0.2 Definisi inovasi. Inovasi merupakan sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baharu menurut Kamus Dewan edisi keempat. Menurut Kamus Melayu, pembaharuan atau inovasi merupakan proses mengubah suai sesuatu objek atau projek yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi. Inovasi juga ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Glosari Teknologi Pendidikan 1995 pula merujuk inovasi sebagai idea konsep atau strategi baru yang boleh mempertingkatkan sesuatu amalan. Menurut Sufian Husaini pada tahun 2001, dalam kertas kerjanya pada Seminar Dasar dan Pengurusan Pendidikan menyatakan inovasi bermaksud pembaharuan, modifikasi atau memperbaiki idea, benda, ilmu dan ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan memenuhi tujuan atau fungsi-fungsi tertentu atau memenuhi cita rasa tertentu atau pasaran tertentu. 0.3 Penyataan masalah. Penggunaan bahan bantu mengajar BBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDPC adalah amat penting bagi guru memastikan penyampaian maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar adalah lebih jelas dan sistematik serta dapat diikuti oleh pelajar dengan baik. Guru perlu kreatif dan inovatif dalam menyampaikan ilmu kesusastraan Melayu terutama untuk mendempani pelajar yang terdiri daripada generasi Z masa kini. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Ami Senin berkata seiring pembelajaran abad ke-21 PAK 21, warga pendidik wajar mengaplikasikan berbagai teknik alternatif bagi meningkatkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran berkenaan di dalam Seminar Pedagogi Alternatif Kesusastraan Melayu pada tahun 2018 peringkat kebangsaan. Subjek kesusastraan Melayu perlu dipersembahkan dengan gaya baharu, memberi penekanan kepada kaedah pendekatan tidak membosankan pelajar. Teks karya kreatif yang tidak selari dengan usia dan tahap keupayaan serta sudut penelitian yang komersi akan memungkinkan subjek ini membosankan di dalam berita harian Dr. Ghazalidin pada tahun 2017. 0.4 Topik pengajaran yang dipilih. Topik pengajaran yang dipilih adalah pantun resam hidup manusia di dalam antologi teks nilai insan, genre puisi tradisional iaitu pantun. Standard kandungan 1.2 mengenali dan memahami elemen sastra. Manakala standard pembelajaran 1.2.1 mengenali dan memahami puisi tradisional seperti pantun, syair, gurindam dan seloka. 1. Mengkaji bentuk. Yang kedua adalah membaca, memahami dan menerangkan maksud. Objektif pembelajaran 1. Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 bentuk pantun resam hidup manusia melalui penerangan PowerPoint yang betul. Objektif kedua, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 maksud rangkap pantun resam hidup manusia melalui aktiviti papan pantun bertuah dengan tepat. 0.5 Definisi Canva dan cara penggunaannya. Apa itu Canva? Canva sebagai tool untuk reka bentuk untuk semua orang. Canva juga dapat diakses menggunakan aplikasi Canva, website dan telefon pintar. Canva juga menyediakan ribuan template yang boleh digunakan oleh pengguna dengan sangat mudah.
Boleh digunakan secara percuma, namun ada setengah template perlu dibayar jika hendak menggunakannya. Guru boleh menggunakan Canva bagi mencipta slide video dan memasukkan animasi yang tersedia kerana animasi bergerak turut disediakan tanpa perlu mengedit sendiri animasi yang hendak dimasukkan di dalam video. Animasi yang bergerak di dalam slide video menjadikan pelajar berminat dengan pengajaran dan pembelajaran yang terkandung di dalam slide. Cara penggunaan Canva. Pergi ke laman sesawang Canva dalam Google. Pilih videos untuk menghasilkan video daripada Canva. Pilih template video yang bersesuaian. Pilih tag bersesuaian. Pilih template video dan tag bersesuaian dilakukan secara berulang mengikut kesesuaian proses PDPC yang hendak dijalankan. Untuk simpan dan download video, tekan butang share di atas kiri video. Tekan pada bahagian download. Pilih MP4 video untuk bahagian file type. Selepas pilih bahagian file type, tekan download a draft untuk simpan video. Video sedang disimpan. Video telah disimpan. 0.6 Kelebihan Canva. Canva mudah digunakan untuk orang yang baru mula cuba buat rekaan. Terdapat ribuan template sedia ada yang boleh diubah sesuai ikut kesesuaian dan keperluan pengguna Canva. Template yang disediakan di dalam Canva adalah percuma, tidak perlu melanggan. Ada pelbagai fungsi untuk mengedit seperti gambar, video, slide, teks dan sebagainya ada dalam Canva. Selain gambar grafik yang statik seperti poster, dengan Canva juga boleh edit video dan animasi. Sama seperti poster, template video dan animasi ini turut tersedia di dalam Canva. Senang dan mudah digunakan serta mengambil masa yang tidak lama untuk mengedit bahan bantu mengajar dalam kalangan guru. Canva merupakan aplikasi yang mesra pengguna di mana golongan muda dan golongan yang berusia yang tidak mahir menggunakan IT khususnya mudah faham akan cara menggunakan Canva. Bagi pendapat saya, Canva sesuai digunakan di dalam kelas kerana pengendaliannya 100% dikendalikan oleh guru melalui paparan LCD di dalam bilik darjah. Malah slide video yang mempunyai teks, warna yang menarik tidak akan membosankan pelajar. Kesimpulannya, inovasi yang dicipta melalui slide Canva ini hanyalah sebagai salah satu bahan bantu mengajar yang dihasilkan oleh guru itu sendiri bagi mempelbagaikan kaedah pengajarannya semasa proses PDPC di dalam kelas. Penyediaan bahan bantu mengajar ini diharapkan dapat mencapai matlamat di mana semua guru dapat mengaplikasikan kaedah baharu dalam pengajaran dan pembelajaran mereka terhadap subjek kesusastraan Melayu ini khususnya yang semakin tidak diminati oleh pelajar kerana teks sastra yang suka dipahami. Namun dengan adanya bahan bantu mengajar seperti slide Canva ini diharapkan dapat menarik minat pelajar dalam subjek kesusastraan Melayu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.